dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Yang dihormati pengerusi Surau Putra Al-Amin, yang dihormati juga barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan fiqh kekeluargaan. Dan insyaAllah pada pagi ini kita lihat tentang pensyariatan hak-hak suami isteri dan tanggungjawab kedua-duanya. Ini mungkin kita semua dah tahu dah, kita maklum. Sebab kita pun ramai tengok sini yang dah gelar suami isteri. Ini kita kata peringatan dan ulang kaji kita bersama. Dan mungkin kita boleh sampaikan kepada anak-anak kita yang bakal menjadi suami dan isteri kan. Ini tambah cuti sekolah ni, ramailah kenduri kahwin dan sebagainya. Tanggungjawab suami terhadap isteri. Ini kita kata tanggungjawab suami terhadap isteri. Dalam kitab ni dia kata ada 3 Yang pertama iaitu mas kahwin. Wajib atas suami memberikan mas kahwin. Bertepatan dengan surah An-Nisa ayat 4. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Sadaqallahul azim. Wa atun nisa, berikanlah mas kahwin, yakni mahar kepada wanita yang kamu nikahi, sadaqatihinna nihlah, sebagai pemberian. Dia sebut sedekah kan, sadaqatihin dalam bentuk sedekah ataupun pemberian dengan penuh kerelaan. Yang ini wajib, mas kahwin ataupun mahar kan. Hantaran tu adat, mas kahwin, mahar itu wajib, itu syariat. Syarak kata mas kahwin, kita adat, tak ada masalah adat kan. Tapi kadang-kadang orang confuse, dia nampak adat tu wajib, mahar tu tak wajib. Mungkin ada setengah orang nampak begitu, sebab dia nampak mas kahwin murah kan. Biasa kita di Malaysia ni, kalau di Kelantan mungkin beza sikit kan. Kalau negeri Selangor, waktu saya kahwin dulu 300 kan. Selangor dia tetap 300 paling rendah. Ada, saya tak pasti negeri lain macam mana. Ada yang bagi mahar, dia tersilap saya di Kelantan ada setengah tu dia tak ada hantaran, semua tu mas kahwin kan. Katakan 10,000 tu mas kahwin. Baik, kalau mas kahwin, mahar ini wajib walaupun dia berhutang. Kan? Berhutang maka dia wajib bayar. Dan mahar tak semestinya sebut ketika akad nikah. Aku nikahkan kau dengan anakku sekian ya. Dia tak sebut dengan mas kahwin, dia tak sebut, tak ada masalah. Tapi kalau biasa orang sebut kan. Sebab pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita ini, dia menuntut mas kahwinnya kepada
keluarga si suami. Suami dia meninggal dunia. Suami dia berhutang mahar dengan isteri dia. Lalu kes ni sampai kepada Nabi. Nabi tanya, berapa mahar suami kamu kepada kamu? Jadi dia kata tak tahu. Jumlah tak tahu. Bila jumlah tak tahu, mahar tu wajib kan? Masalah sekarang ni jumlah tak tahu. Oleh kerana itu Nabi tanya kepada sahabat-sahabat tentang berapakah mahar kawasan setempat ni. Ataupun tanya kepada ahli keluarga, kebiasaannya berapa? Ikut standard tempat tu. Sekitar kata Selangor 300, dan Nabi kata wajib keluarga suami memberikan RM300 lah. Tapi ikut zaman Nabi ikut mata wang situ lah. Maka Nabi suruh bagi ikut harga yang standard seperti yang nanti praktikkan oleh tempat kawasan setempat tu, ataupun mengikut sejarah sebelum-sebelum tu. Contoh di keluarga dia kan, sepupu sepapak atau adik-beradik lain kahwin, berapa maharnya? RM300. Jadi kira-kira RM300 keluarga si mati kena bagi mahar kepada si balu dia tu. Kenapa jadi macam tu? Sebab waktu akad nikah tak dinyatakan berapa maharnya. Sebab tu mahar tak wajib sebut, tapi adat kita ni sebut sekali, supaya tak timbul isu macam tu lah. Boleh juga dia kata dengan mas kahwinnya RM300 hutang. Segan sikit sebut kan. Segan bunyi tu. Sebab tu insya-Allah kan 300 itu boleh lagi lah. Itulah hadirin sekalian, kahwin nikah ni, kahwin ni mudah aja. Tapi kadang-kadang tu adat tu jadi susah kan. Ya. Mas kahwin ni kau tak makan duit, makan benda tak boleh. Boleh. Ya. Dia kan ada yang bagi, dia mesti ada pemberian. Pemberian tu mesti ada. Hatta sahabat Nabi kan nak nikah, dia Nabi bagi cincin, dia bagi cincin besi boleh. Cincin besi bukan cincin emas. Maharnya kan. Nak bagi mana, nak bagi mahar Al-Quran, dia mesti ada satu bentuk pemberian. Dia mesti ada pemberian. Lamborghini. Tesla, abang Tesla. Ya. Tapi kalau kata antara masukkan dari mas kahwin, boleh duit itu dia buat. Kalau kata antara hak jadi anak perempuan kan. Maksudnya hantaran tu jadi mas kahwin? Mas kahwin. Boleh. Dia yang jadi kiranya wajib lah tu. Contohnya dia nak bagi mas kahwin, katakan hantaran RM10,000 kan, tapi dia nak terus kata itu mas kahwin, dan wajiblah bagi RM10,000 tu mas kahwin. Mas kahwin tu boleh ke duit dia gunakan ayah dia? Kalau ikutkan mas kahwin ni tu hak kepada si isteri, si anak tu. Jadi anak tadi tu ada hak untuk tidak izinkan bapaknya guna duit tu, sebab itu hak dia. Melainkan anak tu diterima dulu, diterima, lepas tu abah gunalah duit ni untuk kenduri. Jadi tu pulang balik dia lah, sebab itu hak dia. Kan? Itu yang biasa dipraktikkan di negara kita kan. Biasanya lelaki ni biasanya kenduri tu, mas kahwin tu 300 bagi pada si anak perempuan. Lepas tu hantaran tu biasa diguna untuk kenduri belah. Jadi kadang beban kan. Kita nampak beban lah pada suami tu kan. Dah lah dia nak kenduri dia lagi, kenduri belah lagi dia nak tanggung pula kan. Lepas tu mas kahwin tu kiranya nak menanggung kenduri sebelah si isteri. Tak pulang lah kan. Jadi sebab dah adatnya begitu. Tapi setengah tu ada yang setengah praktiknya, RM10,000 ni dia bagi pada anak lah. Ini perhantaran kan. Jadi bagi kamu, ambil lah, kamu boleh apa-apa ya, tapi abah tanggung kenduri. Jadi tak ada masalah lah, ikutlah pada masing-masing ya. Sekarang ni yang wajib tu mas kahwin tu pemberian suami terhadap isteri.
Kalau dia bagi lebih 10,000 ke apa, nak guna duit kenduri, kena minta izin dengan si anak tu, sebab itu hak dia. Sebenarnya kita rugi tu kita dapat kan. Ya. Nampak pulau beri tu berhutang berkali ya tu ya sakti kan. Itulah, itu saya kata adat. Dia jadi susah kan. Sebenarnya pada kalau kan Nabi kata aulim walau bisyatin. Abdul Rahman bin Auf ya, ketika dia berkahwin, waktu tu dia dekat Madinah dah. Waktu Madinah kan, selepas 2-3 bulan Abdul Rahman bin Auf dekat Madinah, tengok dia dah pakai baju cantik-cantik. Nabi kata, nampak seronok sangat. Dia kata aku nak nikah. Dia kata aku dah bernikah. Dia dah bernikah. Lalu dia kata aulim walau bisyatin, buatlah kenduri kahwin walaupun dengan seekor kambing. Sebab apa? Sebab untuk mengiklankan perkahwinan tu supaya tidak timbul fitnah. Tujuannya tadi untuk nak bagi tahu orang sekeliling masyarakat kampung, ialah bawa balik anak dara balik rumah ni siapa ni kan. Tujuannya nak bagi tahu orang kampung, aku bawa balik orang perempuan ni isteri aku kan. Tak siapa-siapa kan. Ini timbul fitnah. Sekarang ni tujuannya nak mengiklankan. Jadi kita nak capai objektif tu. Sekarang ni bagi makan dapat pahala kan. Bagi orang makan dapat pahala, dan dalam masa tujuan utamanya nak bagi tahu. So sekarang ni tujuannya bagi tahu. Kenduri tu tak semestinya di hotel kan. Tak semestinya kena makan nasi banyak. Nasi lemak pun tak apa. Okey, contoh kan. Contoh kalau mudah, kalau contoh kan kadang kita tengok sekarang itu yang kadang tu yang jenis muda-muda ni tak kahwin sebab dia rasa beban. Macam mana pun nak kumpul duit dengan ekonomi sekarang. Nak ini lama jadi tangguh tunang. Lepas tu 4-5 tahun tak kahwin sebab duit tak ada. Jadi dalam tempoh pertunangan tu macam-macam fitnah berlaku kan. Kita nak cepatkan perkahwinan supaya tak timbul dosa. Jadi beban pada si duit tak ada. Nampak? Padahal senang je. Kalau budak lelaki tadi, yang si lelaki tu nak menikah, dia pergilah jumpa pengurusi Surau Putra Al-Amin ni kan? Tuan pengurusi, saya nak nikah ni, saya nak buat kenduri dekat surau kita. Bila waktunya ramai orang? Pengurusi kata tak lama lagi ada Maulid Rasul. Jadi waktu tu ramai orang. Jadi saya nak sponsor 100 bungkus nasi lemak. 100 bungkus nasi lemak saya nak bungkus, saya nak sponsor 100 kan. Ada nasi lemak RM1 ada kan? Ada. Di tempat saya nasi lemak RM1. Nasi lemak RM1 maknanya kosnya RM100 je. Lepas tu pengurusi kata tak apa, tertarik surau sponsor kan? Jadi lepas ceramah, pengurusi pun umum, kita ada pengantin, kita raikan, ada kenduri, dia sponsor nasi lemak RM1 100 kan. Jadi mana pengantin pakai baju cantik, dia bang, ni pengantin kita. Oh dia ni yang duduk jiran rumah aku tu. Pengantin perempuan dia di belakang. Oh dia ni. Dah selesai lah objektif tu kan. Lepas tu dah kenduri makan nasi lemak RM1 kan. Oh dia ni lah kenduri nasi lemak RM1 tu. Tak apa lah kan. Paling Benda khusus kahwin. Khusus kahwin tu pun Ada dalam tu lah. tak ada. Khusus kahwin ni syarat. Dia kata di Malaysia ni khusus kahwin ni di lesen. Nak dapat lesen untuk pendaftaran tu kalau tak ada. Lagi banyak khusus, lagi banyak cerai. Itulah yang saya dia kursus tak tahulah, mungkin kena tengok baliklah kursus tu kan macam mana. Sebab saya nampak kelompongan kat situ. Selepas orang pergi tu semata-mata nak dapatkan lesen tu je. Jadi dia tak ambil sangat point pun. Tak tahulah, kena tengok balik silibus ke ataupun di negeri Perak saya baca juga tentang apa yang berlaku sekarang ni. Yang banyak isu berlaku pasca perkahwinan tu kan. Sebelum perkahwinan dia dah kursus dah, tapi selepas perkahwinan tu tak ada kursus untuk dia. Bahkan itulah realiti kehidupan suami isteri tu kan. Dia tak ada pasca perkahwinan. Tapi negeri Perak saya tengok pihak Jabatan Agama cuba buat kursus pasca perkahwinan, tapi tak menjadi. Dia tak ada sambutan. Wallahu alam, mungkin bila melibatkan dia kata janji aku dah kahwin selama itu je kan.
Padahal kursus tadi tu untuk nak menambah ilmu, wallahu alam ya. Okey, kerana sebut daripada jabat agama tu mungkin dia pun tahu kenal sangat kot kan. Tapi boleh dipikirkan sama lah kan. Mungkin ada idea yang boleh kita bincangkan untuk menyelesaikan isu ni. Tapi banyak betul. Kalau tengok di, macam ada seorang kenalan saya baru ni, dia pergi pejabat agama untuk daftar perkahwinan. Dalam 10 orang yang datang tu, 10 orang datang, yang daftar perkahwinan tu 2 orang, 8 lagi tu nak menuntut perceraian kan. Itulah dia laku kan. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik. Jadi maknanya sekarang ni banyak ikut adat kan. Adat tak salah, tapi tengok pada kemampuan. Kalau tak mampu, tak perlulah kita ikut trend. Jadi yang penting kita ambil yang wajib tu, selesai. Baik, sebab ada yang nak buat kenduri, dia pergi hutang halung. Ada juga cari masuk sakabur sampai budak perempuan tu nak keluar diri dia, sebab dia tak boleh nak bayar hutang tu. Itu dah mencampakkan diri dalam kebinasaan. Padahal kos nak nikah tak banyak mana pun ya. Kemudian yang kedua, tanggungjawab suami terhadap isteri yang kedua itu nafkah. Nafkah ya. Berdasarkan firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Shadaqallahul azim. Dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu, kepada ibu ya, dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Begitu juga hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kamu wajib memberi kepada isteri-isteri kamu nafkah dan pakaian dengan sewajarnya. Kenapa sebut isteri-isteri? Sebab boleh kahwin 4 kan, sebut isteri-isteri lah kan? Kalau seorang satu isteri lah. Jadi wajib memberi, kalau 4 bini 4 lah nafkah kan? Nafkah yang wajib 3 tu lah, iaitu makan minum, pakaian, tempat tinggal. Lepas setengah tu dia bagi lebih lagi kan. Tapi hak yang wajib biasa kita sebut 3 tu lah ya, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Duit belanja lebih tu ataupun sebahagian ditambah juga ya, kelengkapan diri dia pun wajib juga. Tapi ada sebahagian kata 3 saja ya. Lebih tu sunat lah. Sekarang ni contohnya isteri tu dia nak orang kata apa, keperluan diri dia nak untuk kalau apa make up dia ke apa kan, untuk tujuan perhiasan untuk suami dia, maka suami kenalah bagi nafkah tu kat isteri tambahan. Begitu juga nafkah tambahan yang lain, menyediakan orang gaji, itu nafkah tambahan. Itu tengok pada kemampuan. Sebab tu dalam Islam ni dia pentingnya kufu tu kan. Kenapa kufu? Sebab kufu ni contoh, suami tu dia duduk di kampung, dia orang miskin. Isteri tu pula anak orang kaya, yang dia dibesarkan dalam satu keluarga yang memang daripada kecil tak pernah buat kerja rumah. Sebab dia rumah dia memang orang gaji, ada 10 orang gaji rumah dia kan, tukang masaknya, tukang 10 orang gaji main. Jadi budak tu jenis tak reti nak buat kerja. Bila dia berkahwin dengan budak lelaki ni ya, lelaki ni biasa buat kerja kampung. Sebab tu suami tu kena sediakan orang gaji kepada isteri dia, sebab isteri dia tak boleh buat kerja. Itu yang kata kufu. Jadi sekarang ni isteri tak boleh nak, suami tak boleh nak bagi. Dia sebab tu bila tak kufu tu je isu. Bukan dia tak boleh, cuma dia susah nanti. Dia susah ya. Ada yang tak kufu bahagia, tapi banyak yang tak kufu ni dia banyak isu, konflik banyak. Jadi bila suami kata awak ni apa hal ni, dia tak masak macam ni kan, kemen rumah tak reti, dah bergaduh kan. Saya tak reti buat kerja rumah kan. Tapi melainkan kalau si isteri tu dia kata saya sanggup terima suami tu kerana dia memang
bersedia untuk hidup susah dengan suami itu. Okey lah. Tapi ada, sebab saya tengok ada juga hamba Allah yang isteri itu jenis orang kata educated, ada PhD dan pangkat besar lah. Ya. Suami ni kerja bengkel macam tu ya. Tapi isteri ni pada peringkat awal, dia kata pada peringkat awal perkahwinan dia susah. Nampaklah kan gap dari segi percakapan, komunikasi pun ada gap. Yang korang ni PhD kan, bahasa dia, laras bahasa dia tinggi. Hak ni SPM je, lepas tu kerja pun speaking tak pandai, banyak benda dia tak reti kan. So kalau nak sembang kena turunkan kata apa, laras bahasa tu. Jadi susah pada si isteri ni. Jadi komunikasi tu dia ada gap kat situ kan. Tapi mula-mula dia nampak payah perkahwinan tu. Cuma dia, si isteri ni pula jenis boros, duit dia banyak, boros. Tapi dia belajar dengan suami sangat bertanggungjawab. Walaupun suami dia gaji kecil, tapi dia tetap menyediakan makan minum, bagi tempat tinggal. Dia tetap menyediakan yang terbaik untuk isteri dia. Sehinggalah isteri ni belajar dengan suami seperti sikap sederhana, dan dia boleh terima suami dengan baik sebab suami sangat bertanggungjawab. Suami ni memang berkorban sungguh lah ya. Maknanya dia bersusah payah, hidup dia susah demi untuk kebahagiaan isteri dia. Jadi isteri lama sayang kat suami dia, segan dengan suami dia. Ada, akhirnya dia orang bahagia. Ya. Tapi tak banyak macam tu lah. Okay. So maknanya tapi kat setengah tu kadang orang confuse ya? Duit belanja yang bayar, ada setengah tu dia bagi duit bulan-bulan. So sekarang ni tengok duit yang dia bagi bulan-bulan tu ya, duit tu duit apa? Okey, tadi makan minum, sepatutnya suami yang menyediakan makan minum untuk isteri. Tapi kita kebiasaannya isteri yang masak untuk suami kan. Oleh kerana isteri dah masak untuk kita, suami mestilah menyediakan barang-barang untuk dimasak. Suami pula mungkin kerja. Sekarang ni budi bicara, suami bagi duit kat isteri, belilah bahan-bahan nak dimasak. So duit itu duit untuk makan minum. Itu kira nafkah lah, makan minum ya. Jadi kalau boleh bagilah lebih, sebab isteri dah masak untuk kita. Bukanlah upah, tapi ihsan kita kepada dia dah masakkan untuk kita. Jadi janganlah bagi cukup-cukup kan, ni duit ni untuk beli keperluan dapur saja, tapi bagi lebih supaya kiranya dia dah masak untuk kita, bagi lebih kan, ihsan kita kepada dia. Kemudian kita dah tempat tinggal kita bayar bulan-bulan. Okey. Kalau setengah tu, setengah isteri mulakan duduk rumah flat, suami boleh bayar rumah flat kan? Itu kemampuan suami. Lepas tu anak ramai, isteri kata, bang saya bekerja kan, duduk di rumah flat ni tak apa nak selesa, anak makin membesar. So apa kata kita pindah rumah? Suami kata, abang tak mampu nak bagi rumah yang selesa ataupun rumah lebih besar pada ni, sebab gaji abang takat ni. Isteri kata, kalau begitu tak apa bang, saya ada gaji juga, saya akan bantu sewa rumah. Katakan rumah sewa tu 1,500. Suami kata, abang boleh bayar 500 je, 1,000 lagi. Dia kata tak apa, ayang support. Sunat hukum daripada isteri, tidak wajib pada isteri. Sebab isteri rela begitu, sunat hukum dia ya? Jadi sekarang ni wajib atas suami. Kalau nak diikutkan, isteri boleh tuntutlah duit tu kalau ikutkan. Cuma sekarang ni ihsan tadi kan. Okey, sekarang ni duduklah rumah apa? Rumah sewa, rumah teres tingkat 1,500 sewa. Isteri bayar 1,000. Itu sunat pada isteri, tak wajib pada isteri. Tapi tuan-tuan, maksudnya kalau isteri tak nak bayar bulan tu, 1 bulan mesti tak nak bayar dalam bulan ni, mangkor tuan-tuan suami tu. Kan? Jadi suami tak payah makan. Jadi kalau kes macam tu, suami tak boleh marah kat isteri dia, sebab tidak wajib atas isteri kan. Maknanya suami terpaksa dah cari alternatif apa nak buat ni. Itu yang kadang bergaduh tu, kata bincang sama kan. Itu ni dah kata nak bayar sama kan. Semaknanya kata isteri kalau tak bayar ni tak berdosa. Tak berdosa lah, sebab tak wajib atas dia. Bahkan isteri tu tadi, dia boleh minta balik, abang kena bayar, boleh saya nak minta duit bulan lepas rumah.
Jam jugalah kan. Tu maknanya tu kena bincang betul-betul baik-baik kan. Mula-mula nak bergaduh. Mula nak gaduh tu muda tu. Kita cari abang Long. Abang Long ada tak apa. Abang Long. Jadi tuan-tuan ya, maksudnya begitu ya. Rumah tadi, rumah suami ya. So ikut pada kemampuan suami. Kemudian pakaian kita kata bagi 2 pasang setahun ya. Kalau ikutkan ni musim sejuk satu, musim panas satu, tapi kita ni tak ada musim kan. So kita bagi sepasang 2 pasang setahun ya. Kiranya hari raya tu bagi 2 pasang ya. Ataupun sama ada kita belikan untuk dia ataupun dia bagi duit kat dia beli. Duit tambahan contohnya kita dah bagi rumah, dah bagi makan minum, tempat tinggal dah sediakan ya. Mungkin kita sediakan kenderaan pula untuk dia. Kemudian kita nak bagi duit saja, duit kata tambahan $500 tuan bagi ini duit tambahan saja. Itu bukan nafkah tu. Itu duit tambahan, nafkah tambahan lah ya. Dia tidak wajib. So sebab tu isteri kena faham, kalau suami dah sediakan tempat tinggal, dia dah bagi makan minum, dia dah bagi pakaian, kalau suami tak bagi duit lebihan tu, isteri tak boleh lah marah-marah, abang tak bagi nafkah lagi, dah bagi yang wajib tu kan. Cuma sebaiknya suami bagi jugalah, sebab isteri tu dia manusia, dia pun nak juga nak pergi spa lah pun kan. Nak buat facial, jadi dia nak cantik-cantik untuk kita, so kita kena bagilah juga tambahan ya. Kadang dia nak me time juga kan, nak jalan kawan dia ke contoh kan, dia nak belanja juga, kadang dia nak tengok juga Shopee apa kan. Kan? Dia buka Shopee, kadang isteri ni pandai, dia masuk dalam bakul siap, masuk bakul kan, bang tengok Shopee bang dalam bakul tu. Suami tukang bayar kan, suami ni kira bank lah ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga, apa yang wajib suami terhadap isteri, iaitu pergaulan yang baik. 3 tu ya. Nombor 1 tadi mas kahwin ataupun mahar, yang kedua nafkah, yang ketiga pergaulan yang baik. Wa'ashiruhun bil ma'ruf. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19, dan bergaullah dengan mereka secara baik atau secara patut. Ma'ruf ya, perkara-perkara yang baik. Sebab tu tak boleh pukul isteri, tak boleh pukul isteri, tak boleh marah tengking-tengking dia, tak boleh kita kasar kat dia. Sebab apa? Itu wajib tanggungjawab suami untuk bergaul dengan cara baik kat dia. Ataupun waktu bersama dengan isteri tidak boleh, sebab kadang-kadang ada suami, awak kena bersama dengan saya, tapi suami itu dia kasar kat isteri dia, bahkan dia terikut dengan pengaruh barat. Mungkin dia nak ikut cara jalan belakang ke apa, maka itu haram hukum dia, sebab dia telah tidak bergaul dengan isteri dengan cara baik. Dan kadang setengah tu ada dia pornografi kan, dia punya pengaruh dia kuat. Di Malaysia ni antara tinggi juga orang kata apa, pelayaran untuk pornografi ni tinggi juga. Waktu PKP tu lagi naik tinggi ya? Oleh kerana itu dia jadi pengaruh tu kuat, menyebabkan dia nak buat benda pelik-pelik. Jadi isteri tak suka, maka tak boleh begitu, kerana dia mesti wajib atas suami bergaul dengan cara baik. Itu hari ada seorang hamba Allah ni, hamba Allah ni dia WhatsApp saya, dia tak dapat nombor saya mana. Dia kata isteri saya tuntut fasakh. Jadi kes tu pergi mahkamah lah, sebab isteri tuntut fasakh tu. Jadi hakim putuskan untuk cerai. Betul lah, fasakh ni dah jadi pergi hakim lah. Jadi hakim boleh putus perceraian. Jadi suami terpaksa ceraikan isteri, tapi dia kata saya tak rela untuk ceraikan isteri saya. Si suami dia kata, macam mana hakim boleh paksa saya ceraikan isteri saya, sedangkan saya tak nak cerai pun. Ini kadang dia tidak faham tentang hukum kan. Fasakh tu memanglah pergi kepada hakim, hakim boleh letak putusan kena bercerai. Setelah dia tengok bukti apa semua kuat, maka hakim kata kena cerai. Tapi dalam keadaan dia tak rela pun, dah itu keputusannya. Okay, saya pun tengok kenapa hakim putus untuk cerai, sedangkan dia kata saya tak rela, saya sayang isteri saya. Saya tengok saya tanya kan, tuan ada buat apa-apa kat isteri ke? Alah, biasalah kalau gaduh sikit tu
Okeylah, biar asam, kata asam garam kehidupan tu, gaduh sikit tu, kalau tak bergaduh kadang tak seronok juga kan. Dia ada sikit tu konflik tu, betul baik balik tu normal lah kan. Piramli kata sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan suami isteri kan. Sekarang ni saya tanya, bila tanya, tuan pernah ke pukul isteri? Dia kata adalah sikit-sikit. Sikit-sikit tu macam mana dia pernah letak isteri dia dekat dinding. Itulah pasalnya. Itu bukan sikit tu kan. Biasalah kan saya tak boleh kontrol kan. Tapi saya dah minta maaf dah. Betul dah minta maaf, tapi perkara tu tak boleh buat kan. Sebab isteri tu mungkin trauma. Bila dia pergi mahkamah, dia report kat mahkamah kan, suami dia pernah pukul dia, pernah hantar dia kat dinding apa. Maka sebab tu pihak hakim boleh jatuhlah cerai tu kan. Sebab itulah wa ashiruhunna bil ma'ruf tu. Dalam Islam mana dalam kalau isteri tu nusyus kan, menderhaka pada suami, dia ada step kan dalam Quran sebut. Nombor 1 kena bagi nasihat. Dia bukan boleh turun marah-marah, bagi nasihat kan. Yang kedua iaitu apa? Iaitu asingkan tempat tidur. Kenapa asing tempat tidur? Sebab orang perempuan ni bila suami tak tidur dengan dia jadi libang libu, orang Perak kata. Dia jadi macam apa masalah suami aku ni. Tapi orang lelaki dia lain. Isteri tak tidur dengan dia relax ya. Tapi orang perempuan tidak begitu. Itu psikologi orang perempuan, dia tak sama orang lelaki. Betul Allah kata asing tempat tidur. Sebab orang perempuan kalau suami asing tempat tidur, bagi dia rasa serba salah, rasa berdosa kat dia. Itu lelaki dia tak sama psikologi kan. Kalau begitu, kalau tak jalan juga, barulah pukul. Pukul ni pula ada macam-macam pandangan. Ada yang mengatakan pukul itu bukan pukul pada tubuh badannya, tetapi pukul pada tempat, contoh pukul meja, untuk getakkan dia je. Ada juga pandangan kata pukul tu pukul pada tubuh badan, tetapi menggunakan sekadar macam tu kita kata apa, siwak punya kayu sugi. Kayu sugi je. Bukan guna rotan, bukan pelempang apa tak. Guna kayu sugi itu pun pukul pun sikit je. Dan tidak boleh pukul di muka, tidak boleh pukul di tempat-tempat yang sensitif. Mungkin pukul di tangan sikit itu je. So, tarik telinga. Sikit-sikit boleh lah. Dia kita kiaskan dengan kayu sugi itu. Maknanya benda tu tidak sakit sangat. Hanya untuk mendidik saja. Kan? Tarik telinga tu tengok keadaan lah. Kalau sampai kawan tu nak putus telinga dia, tak boleh lah. So maknanya sampai tahap itu sikit je. Yang ni kalau dah hantar kat dinding, itu dah kira tak sepatutnya. Sepatutnya layanan yang begitu step dia kena bagi nasihat dulu. Tapi ini tidak kan sikit. Soal isteri isteri tak sidai kain, udah melengking. Ini tidak wa ashiruhunna bil ma'ruf kan. Sebab ada kes tengok di Selangor kan, ada kes perceraian sebab benda-benda kecil je. So, antaranya saya baca, antaranya sebab apa? Sebab punggung isteri menggerutu. Itu sebab ada kes tu. Punggung isteri tu menggerutu, dah cerai lah. Ya? Lepas tu sebabnya isteri masak tengah malam. Mungkin isteri suka makan kot tengah malam kan. Gaduh sampai nak cerai tu. Dan itu kes-kes remeh yang memang betul jadi cerai ya. Lagi kes macam-macam lah, kes-kes kecil je ya. So itu kata boleh lagi buat bincang lah kan. Kehidupan suami ni kena banyak bincang, kena mesyuarat. Sebab tu kita tengok Allah SWT bila berkahwin ni tak sama kan. Contohnya isteri tadi, dia ni cara besarnya, dia undang-undang keluarga tak sama kan. Maksudnya keluarga isteri kita ni cara dia besarkan, rules dalam rumah tangga dia tak sama rules rumah tangga kita waktu kita dengan mak ayah kita. Contoh, kita ni mungkin hak jenis pembersih sebab mak ayah kita ni bersih orang dia. Makan dalam kereta pun tak boleh. Kita dah dibesarkan dengan suasana macam tu. Makan dalam kereta tak boleh. Sebab mak kita ni tegas. Isteri ni pula jenis keluarga mak ayah dia suka makan dalam kereta. Berlimpah-limpah banyak dalam kereta tu. Jadi dia benda tu adat bagi keluarga tu. Bila berkahwin kan jadi budaya yang berbeza. Isteri sangat pembersih, suami pembersih, yang isteri ni jenis tak apa nak bersih sangat.
So kena orang kata kena win-win lah. Jangan ikut saya tak boleh makan dalam kereta ni. Isteri tu dah, kawan tu dah, dia dah ada biasa makan dalam kereta. Tiba-tiba kita ke tak boleh makan dalam kereta. Jadi stres kat isteri tu. Oleh kerana itu kena buat bincang kan. Abang ni jenis pembersih, memang dia besar kan, memang tak boleh makan dalam kereta. Tapi awak pula memang suka makan dalam kereta kan. Jadi tak apalah. Cuma abang minta supaya dalam kereta ni makan jangan sepah-sepah. Kita boleh buat rules tu kan. Makan jangan sepah-sepah. Betul sediakan tong sampah. Lepas makan buang tong sampah. Lepas betul bersihkan balik kereta. Caranya macam tu lah. Jangan terus tak boleh kan. So kesian kat pasangan kita tu. Oleh kerana itu dalam pergaulan ni memang kena bawa bincang selalu, mesyuarat selalu ya. Baik hadirin sekalian, dan kalau tengok tanggungjawab isteri terhadap suami pun ada 3 juga seperti yang pertama, taat dalam perkara bukan maksiat ya. Pengarang sebut maksudnya kalau selagi suami itu suruh pakai tudung, wajib isteri pakai tudung. Isteri kalau tak ikut cakap suami, berdosa pada isteri. Sebab perkara itu adalah perkara ketaatan pada Allah. Isteri tak solat, suami kata awak solat. Kalau isteri tak solat, maka berdosalah, berdosa pada Allah dan berdosa pada suami. Kemudian kalau dia suruh buat maksiat, tak wajib ikut. Kalau dia suruh buat benda yang baik, wajib ikut. Sebab tanggungjawab isteri terhadap suami, dia kena taat pada suami pada perkara yang baik. Kemudian yang kedua, tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya tanpa keizinan dan keredaan suaminya. Dia tak boleh. Ya, walaupun kalaulah ahli keluarga datang sekalipun, sebaiknya dia minta izin ataupun maklum pada suami. Bang, ni abang Long nak datang. Kan? Bagi tahu walaupun itu abang kandung dia sendiri. Sebab apa? Bukan apa tuan-tuan. Contohnya isteri tadi balik-balik rumah, dia dah plan nak bersama isterinya kan. Masuk-masuk abang Long ada. Kawan tu terkejut dia. Terus terencat dia kan. Itu tujuannya. Ya. Jadi bila mana suami terkejut, jadi kata emosi dia terganggu. Oleh kerana itu kena bagi tahu, walaupun mahram mesti datang, abang Long dia ke, adik dia ke kan. Mak ayah dia datang pun kena bagi tahu. Sebab apa? Sebab suami yang menyediakan nafkah tempat tinggal tu. Jadi isteri kena jaga dia elok. Sebab tu kalau siapa nak masuk rumah tu, dia kena minta izin ataupun kena maklum pada suami dia. Mana kalau suami tak bagi, abang tak bagi abang Long datang, dia tak boleh bawa abang Long balik rumah dia. Tapi ini apa samalah atas budi bicara ya. Dan yang terakhir tuan-tuan, ya. Rumah. Isteri yang setujulah isteri sewakan bayar sewa. Ya, ada orang datang dulu tadi minta izin sebab rumah isteri yang Itulah asalnya suami yang sediakan rumah, tapi udah rumah ni bayar sama-sama kan. So bincang dia elok lah. So maknanya waktu kita nak sewa tu, okey, kalau kerana rumah ni sepatutnya tu rumah suami, tapi dah kerana isteri tu boleh bayar supaya tidak bergaduh tu je. Kena waktu sebelum tu okey, rumah ni dah awak juga bayar. So kalau maknanya cuma pesan kat dia, kalau siapa-siapa nak datang pun bagi tahu sajalah, abang tak halang kan? Supaya abang tak terkejut tu je lah. Kalau boleh bagi tahu kan? Dia kena bagi tahu juga walaupun dia bayar juga supaya dia tidak timbul konflik. Kita nak mengelakkan konflik itu berlaku. Nanti dia akan mengungkit. Itu kita tak seronok. Rumah ni kan saya bayar juga. So dekat situ macam mencabar kata apa, tanggungjawab suami. Sepatutnya suami yang sediakan rumah kan? Ya? Hukum. Okey, Allah Muhammad. Dia kata tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya tanpa keizinan dan keredaan suaminya. Tengok hadis Nabi. Nabi kata, kewajipan isteri kamu adalah dengan tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci masuk ke dalam rumah kamu. Okay. Tengok Imam Nawawi kata, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, janganlah sama sekali para isteri mengizinkan seseorang yang kamu benci masuk dan duduk di dalam rumah kamu. Kalau disebut di sini, orang yang kamu benci, maksudnya
orang yang suami benci tidak boleh masuk dalam rumah. Kena minta izin dengan suami. Kalau hukumnya, kalau di sini kena tengok balik. Saya kena semak balik. Adakah kalau tengok kat sini dia kena minta izin lah. Sekarang ni sebab saya faham, sebab situasi dia rumah tu rumah isteri. Jadi sekarang ni suami tu dia tak tanggungjawab. Sebabnya sepatutnya isteri suami yang sediakan rumah. Tapi sekarang ni itu rumah isteri, kan? Itu dia. Isteri suami tak sediakan tempat tinggal. Isteri yang sediakan tempat tinggal. Bila isteri sediakan tempat tinggal, itu sunat bagi isteri. Sekarang ni suami dia masih lagi tanggungjawab untuk sediakan tempat tinggal. Dan soalan dia berhutang dengan isteri dia. Oleh kerana bila kata rumah isteri, itu yang isu. Saya ingat nanti saya simak dulu. Macam mana keadaan kalau suami tidak menyediakan rumah, suami tidak menyediakan rumah untuk isteri yang sediakan rumah. Sekarang ni kalau adakah isteri perlu minta izin kepada suami sebab itu rumah isteri? Tapi nanti kita simak balik lah. Saya simak balik dulu. Risau juga saya nanti takut salah bagi jawapan. Ya? Sebab ia melibatkan hukum kan. Asalnya begitulah. Asalnya begitulah. Suami punya rumah. Ataupun begini keadaannya, kiranya suami itu berhutang dengan isteri rumah tu. Jadi kalau kata berhutang, itu rumah suami. Suami wajib bayar rumah tu pada isteri. Kalau begitu, isteri kena minta izin dengan suami lah. Sebab itu rumah suami. Sebab suami hutang pada isteri. Kalau ikutkan begitu lah. Wallah, nanti saya simak balik lah. Okay. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami. Hadis Nabi kata, mahukah kamu aku tunjukkan sebaik-baik perkara yang disimpan oleh lelaki? Perkara itu ialah seorang isteri yang solehah, iaitu apabila dipandang menggembirakannya, apabila diperintahkan mentaatinya, dan apabila suaminya tiada, dia memelihara dirinya dan harta suaminya. Riwayat Abu Daud. Itu yang terakhir, menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami. So tak bolehlah dicanang di Facebook lah, di social media tentang maruah suami itu. Kalau ada isu-isu pun tak boleh senang-senang didedahkan di sosial media, cerita ke orang. Cerita dengan jiran tak boleh. Sebab tanggungjawab isteri, dia kena menjaga maruah suami itu. Harta suami, kemuliaan suami, itu dia kena jaga. Itulah tanda isteri yang solehah. 3 tu dia sebut dalam kitab ni. Kalau setengah kitab tu dia lebih lagi, tapi hak ni 3 lah. Iaitu taat dalam perkara bukan maksiat, tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya tanpa keizinan dan keredaan suami. Dan yang ketiga, dia kena menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami. Wallahualam. Ada soalan? Payah cari isteri solehah. Payah cari isteri solehah. Itulah ya. Isteri solehah samalah, nak dapat isteri solehah, suami tu soleh ke tidak? Kan? Jadi sama-sama kan. Biasanya kalau suami itu soleh, isteri solehah juga insya-Allah kan. Sekarang ni kita sama-sama nak kata apa, memperbaiki diri, nak jadi yang terbaik. Isteri nak jadi terbaik, suami pun nak jadi yang terbaik. Sebab masing-masing ada kekurangan, tak ada siapa yang perfect kan. Melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, tamasal dan silap yang baik pada Allah yang lemah atas kekurangan kelemahan diri sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.